In this experiment, we will understand the basic understanding of gas turbine, and inside this experiment, we will learn about the effect of changing pressure ratio, load, gas generator efficiency and power turbine efficiency towards the power of the system. So what we have over here on the left side is the simulator, and on the right side is the software that we are going to use to get the answer for all the experiment. So how do we delegate the experiment? Any changes that we have in the experiment will be changed using the knob over here, and the results from the experiment will be showing inside this software. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni kita akan buat eksperimen 2 shaft gas turbine simulator. Okay, so ni dia punya equipment lah. Okay, ni dia punya alat dia. Okay, 2 shaft gas turbine simulator, dan ni dia punya software. Okay, right, tengok pada lead sheet kamu. Okay, untuk 2 shaft ni, sebelum kita start dia punya eksperimen, saya akan explain dulu lah dia punya flow yang ada pada sistem ni. Okay. Okay, start daripada line bawah ni. Okay, yang bawah ni untuk air inlet. Okay, air masuk. Okay, dekat sini ada P1 T1. Okay, P1 T1 untuk bacaan pressure dan temperature air inlet. Okay, so ni bacaan dia kat sini. Okay, P1 T1, pressure dan temperature. Okay, lepas tu air yang masuk tu akan ke kompresor. Okay, ni kompresor. Okay, kompresor ni akan compress air tu. So air yang keluar daripada kompresor, bacaan dekat sini P2 T2. Okay, P2 T2. Okay, so dia akan masuk ke dalam combustion chamber. Okay, ni combustion chamber. Okay, lepas tu yang atas ni pula line untuk fuel. Okay, ni fuel masuk. Okay, PG ni untuk bacaan pressure gas. Okay, so fuel masuk dalam combustion chamber. Okay, fuel dan air akan bercampur lah dalam combustion chamber ni. Okay, dia akan mix dalam ni. Okay, bila dah bercampur dalam tu, apabila kita ignition, okay, klik ignition ni, akan berlaku pembakaran. Okay, combustion akan berlaku dalam ni. So yang ni dia akan menyala warna merah lah. Okay, bermaksud berlaku pembakaran. Sekarang dia gelap lagi kan. Okay, so belum berlaku pembakaran, combustion belum berlaku. Okay, bila dah berlaku combustion, so hasil daripada combustion tu, P3 T3 ni, bacaan pressure dan temperature yang keluar daripada combustion chamber tu. Okay, so bacaan dia dekat sini lah. Okay, P3 T3. Okay, lepas tu pressure tu akan masuk ke dalam high pressure turbine ni, HP. Okay, high pressure turbine. Okay, HP ya. Okay, high pressure turbine ni melalui shaft ni. Okay, shaft yang pertama ni. Okay, dia akan gerakkan kompresor. Okay, ni kompresor. Okay, so bawah ni bacaan untuk high pressure turbine. Dia punya RPM ni, bacaan RPM shaft yang pertama. Okay, high pressure turbine punya shaft ni kan. Okay, ni dia punya bacaan RPM. Okay, lepas tu pressure dan temperature yang keluar daripada high pressure turbine, so bacaan dia dekat sini P4T4. Okay, so dia akan masuk ke dalam low pressure turbine. Okay, P4T4 dia akan masuk dalam low pressure turbine. Low pressure turbine pula melalui shaft yang kedua ni. Okay, ni shaft ni dia akan menggerakkan apa ni? Generator. Okay, so bacaan bawah ni untuk bacaan RPM shaft yang kedua ni Okay, untuk gerakkan generator. Apa fungsi generator? Okay, untuk generate power. Okay, so power yang akan terhasil, bacaan dia akan display kat sini lah. Okay, dalam unit kilowatt. Okay, so ni power yang akan terhasil, akan display kat sini. Okay, yang bacaan MND ni untuk bacaan ni lah, torque pada generator. Okay, torque pada generator. Okay, lepas tu pressure dan temperature yang keluar daripada low pressure turbine akan dilepaskan ke atmosphere melalui exhaust lah. Okay, so bacaan dia dekat sini P5 T5. Berapa last pressure dan temperature yang dilepaskan keluar melalui exhaust tu. Okay, P5 T5 ni. Okay, ETA untuk bacaan cycle efficiency. Okay, dalam persen Okay, alright, apa yang kena buat? First kali kena make sure semua bacaan yang dalam kotak bawah ni kena sama dengan starting value. Ni starting value dia. Cara nak ubah dia, kalau kata tak sama,
Cara nak ubah dia, dia tak boleh ubah kat dalam kotak ni Okey, tak boleh ubah dalam kotak ni, dia kena pusing ni lah, rotate ni. Okey, nombor 1 untuk nombor 1 dan seterusnya. Okey, sekarang kita boleh check dulu dia punya ni sama tak. Okey, yang pertama 1 bar, yang kedua 20, tu 2. Okey, yang ketiga kena naikkan kepada 2.33 bar. Okey, boleh buat adjustment nombor 3 tu. Okey, untuk rotate, untuk increase dia punya value, rotate clockwise. Okey, untuk reduce anti clockwise. Okey, sekarang increase dia punya value, rotate clockwise. Okey, dan tengok bacaan kat dalam ni. Okey, sampai 2.33. Okey, yang lain okey. 15. Okey. Yang ni nombor 5 22.4. Okey, turun sikit. Nombor 5. Okey. Lepas tu nombor 6. Okey, dah sama. Turun sikit. 5. Okey. Nombor 7 sama Okey, nombor 8 okey, nombor 9 turunkan kepada 60%. Reduce anti clockwise. Okey, lagi Okey. Okey. Okey, bila semua bacaan dah sama dengan starting value, okey, first kali kena on starter. Okey. On starter, klik kat sini. Okey, klik ni on starter. Okey, bila dah on starter, motor ni dia akan gerakkan kompresor Okey, so sekarang kompresor dah start running. Dia dah start compress air masuk. So air yang keluar akan increase dia punya bacaan. Okey. Kau tengok yang masuk temperature 20°C, pressure 1 bar. So yang keluar daripada kompresor dia akan increase, temperature akan increase, pressure pun akan increase. So sekarang air masuk dalam combustion chamber. Fuel pun sama, dalam masa yang sama fuel masuk dalam combustion chamber. Okey, ni bacaan PG, pressure untuk gas pressure gas 2.3 bacaan ni PG Okey. Alright, sekarang ni air dan fuel tengah mix dalam combustion chamber. Okey, apa yang kena tunggu, kena make sure RPM bawah ni naik sehingga 60. Bila dah naik 60, barulah kena klik ignition. Okey, bila klik ignition, bukan klik terus lepas dia kena hold. Okey, dan parti T3. Bila T3 sampai 400, lepas ignition. Okey, tengok dah nak sampai 60. Okey, klik ignition, hold kan. Parti T3 sampai 400 lepas. Okey. Dah sampai T3 400, lepas ignition. Okey, so ni dah start menyala. Okey. So bila dah lepas, dia steam menyala, maknanya tak ada masalah untuk combustion tu. Okey. Andai kata kalau kamu hold ni terlampau lama. Okey, bila sampai 60 kan, klik ignition, hold terlampau lama. Temperature ni dia akan makin increase tau. Bila dia lebih daripada 1000°C ni, sebab dah set kat sini safety 1000°C. Bila lebih daripada 1000, dia akan cut off valve tu. So fuel akan stop, ni akan padam. Okey, dia punya safety tak boleh lebih daripada 1000°C. Tu untuk yang actual lah. Kalau yang untuk simulator tak ada masalah. Okey, kalau yang actual dia ada dia punya bahagian-bahagian yang tak boleh lebih daripada high temperature. Okey, so untuk protect dia punya ni lah komponen, boleh. Okey, so tadi lebih kurang dalam 2 ke 3 second je lah kena hold ignition. Okey, bila dah hold tadi, dia naik sampai 400, lepas ni dia akan on, maknanya dah berlaku combustion. Bila lepas dia still menyala, maknanya combustion tu okey, tak ada masalah. Off starter. Okey, tadi on starter, dah sekarang kena off starter. Starter ni untuk permulaan, untuk gerakkan kompresor. Sebab tadi belum berlaku combustion. So tak ada pressure nak gerakkan turbine. So turbine belum boleh gerakkan kompresor melalui shaft ni. Betul? Okey, bila dah berlaku combustion,
Okay, bila dah berlaku combustion, dah ada pressure yang keluar daripada combustion chamber, dah boleh masuk dalam high pressure turbine. So turbine dah boleh gerakkan compressor. Okay, so starter dah tak perlu. Okay, off starter. Boleh? Okay, so daripada setting starting value ni, okay, inilah bacaan power yang di-generate. Okay, 1.5 kilowatt. Okay, boleh Alright. Tu untuk proses starting. Okay, apa yang kamu kena buat, tengok dalam jadual lab sheet tu, page belakang tu. Okay, ada 4 task kamu kena buat, iaitu pressure ratio, load, gas generator HP, power turbine LP. Okay, tengok pada dia punya prosedur, page depan dia, apa yang kena buat. Okay, first kali kena change pressure ratio on nombor 1, change pressure ratio from 4 to 10. Okay, pressure ratio daripada nombor 1 sampai nombor 9 ni, dia terletak pada nombor 6. Okay, pressure ratio nombor 6 Okay, pressure ratio. Okay, starting value nombor 6 3.9. Okay, so kena naikkan kepada 4. Okay, boleh naikkan ni kepada 4. Nombor 6. Okay. Bila pressure ratio tu dah naik kepada 4, okay, tengok pada jadual tu yang kena ambil data dia. Yang pertama NHD, betul? Okay, NHD iaitu RPM shaft yang pertama. Okay. Yang kedua ETA, cycle efficiency. Okay, yang ketiga NND, RPM shaft kedua. Yang ketiga PND, power. Dan yang keempat, yang kelima MND, torque. Okay, bila 5 bacaan dah constant, okay, dah tak berubah, isi dalam jadual dia punya data. Okay, lepas tu kamu boleh print screen. Okay, paste dekat Word. Okay, paste lah kat sini. Okay, lepas tu masuk sini balik, naik pula kepada 5 PSI. Okay, naikkan kepada 5. Okay, pressure ratio naikkan kepada 5 PSI. Okay, bila kita buat adjustment kat sini, bacaan yang dalam setiap kotak ni, reading ni, dia akan berubah. Okay, dia akan ada effect lah. Okay, alright. Sama macam tadi, tunggu 5 bacaan ni constant. NHD, RPM shaft pertama, ETA, cycle efficiency, NND, RPM shaft yang kedua, PND, power, dan MND, torque. Tunggu 5 bacaan ni dah constant, tak berubah, isi dalam jadual untuk pressure ratio nombor 5 punya. Lepas tu print screen, paste kat sini. Okay, buatlah sampai 10 PSI. Okay, bila dah sampai 10 PSI, kamu dah paste kat sini. Kamu save as lah dokumen ni, letak kat desktop dulu, letak tajuk pressure ratio. Okay, lepas tu close. Okay, right. Lepas tu yang PSI ni pun, yang nombor 6 ni, yang pressure ratio tu pun, bila dah last kali sampai 10 PSI kan, sebelum buat yang kedua untuk load, turun balik ni kepada starting value, iaitu 3.9. Boleh? Okay, turun balik pada 3.9. Okay, sekarang turunkan kepada 3.9 PSI untuk pressure ratio. Okay, bila dah turun kepada 3.9, barulah buat yang kedua, iaitu load. Okay, kalau tengok prosedur dia, dia suruh change load on power turbine. Okay, load terletak pada nombor 5 ni, dekat generator. So, yang nombor 5, load. Okay, kena naikkan kepada 30%. So, nanti kamu naiklah kepada 30%. Okay, dah naik 30%, tunggu 5 bacaan ni dah constant, tak berubah, isi dalam jadual. Lepas tu print screen, paste, buka Word yang baru. Jangan sambung yang tadi. Nanti kamu confuse. Mana satu untuk data pressure ratio, mana satu untuk load. Boleh? Okay, dah siap. Paste kat situ, naikkan pula load ni kepada 40%. Buat yang sama. Okay, dan ulang sampai 100%. Okay, bila load sampai 100%, biasanya bacaan dekat torque ni akan jadi infinity. So, kamu ambil je lah data tu. Tak perlulah tunggu dia constant. Okay. Right, boleh Okay, dah siap sampai 100%. Dah print screen, dah paste dekat Word tu. Save as dokumen. Letak tajuk load. Save kat desktop tu. Lepas tu close. Lepas tu masuk dekat sini balik. Yang nombor 5 ni, untuk load tu turun balik kepada starting value, iaitu
22.4. Okey, persen. Okey, turun balik. Lepas tu baru buat yang ketiga.